rajah menunjukkan satu litar elektronik. So litar elektronik ada dua fungsinya, iaitu sebagai switch automatic dan juga sebagai current amplifier, sebagai penguat arus. So untuk penguat arus, penguat arus, beza penguat arus dengan switch automatic adalah untuk penguat arus dia tidak ada litar di atas dia. Itu adalah litar bagi penguat arus ataupun amplifier. So sekiranya ada litar di bahagian atas, maka itu adalah sebagai switch automatic. So soalan satu adalah C ya. Soalan satu adalah C. Kamu orang buat saya makan di sana. So inilah switch automatic, di mana LDR itu adalah perintang yang mengesan kehadiran cahaya. Dia mengesan kehadiran cahaya. So kalau ada cahaya, rintangannya kecil. Kalau waktu gelap, rintangannya adalah tinggi. So satu adalah C sebagai switch automatic. Kedua, soalan 2 adalah CBE. K adalah collector, L adalah tapak, E adalah emitter. So jawapan ini adalah A. Betul. So 2A soalan 2 adalah A. Kemudian soalan 3, litar manakah yang tidak akan menyalakan mentol? So litar dia untuk anak panah di sini, anak panah transistor mesti sama dengan anak panah arus So ini arusnya adalah ikut bateri. Betul. So ini pun adalah betul. Dia ikut arusnya. Untuk B pula, B arus ikut bateri adalah macam ni. Dia adalah bertentangan dengan anak panah. So B tidak akan menyalakan mentol. Itu adalah arah pengaliran arusnya. Soalan 3 adalah B. Soalan 4, rajah menunjukkan satu litar switch kawalan cahaya untuk menyalakan lampu dalam keadaan persekitaran gelap dan memadamnya pada keadaan cerah. So apakah perubahan yang perlu dilakukan pada litar jika transistor NPN diganti dengan PNP? Maksudnya sini, kalau PNP, anak panahnya adalah masuk ke dalam. So maksudnya untuk arus mengalir dalam litar pengumpul, maka arah bateri ini haruslah kita songsangkan, iaitu jawapannya adalah A. Kita songsangkan terminal bateri supaya arah arusnya adalah sama dengan anak panah di dalam PNP itu. Kalau kita tukar NPN pergi PNP. So soalan 4 adalah A jawapannya. Soalan 5, CBE. C jawapannya betul. Ini senang saja, boleh rujuk buku. Soalan 6 ini adalah litar penguat arus juga. Walaupun dia ada litar di sini, tetapi ini adalah mikrofon macam yang cikgu dah beritahu dalam video itu. Bila kita karaoke guna mikrofon, bunyi itu akan jadi kuat. Bunyi itu akan jadi kuat, maksudnya gelombang dia haruslah tinggi. So jawapannya adalah B. Dia jadi kuat, bertambah tinggi gelombang dia. So jawapannya adalah B. So itu adalah soalan 6B. Dia menguatkan arus. Dia menguatkan arus. Soalan 7, apakah fungsi R1 dengan R2? R2 adalah untuk mengehatkan arus tapak. Mengehatkan arus tapak R2. Kemudian R1 adalah sebagai pembahagi voltan. Ingat dalam video pun ada cikgu beritahu, R1 dengan LDR, perintang yang berada dekat sini ini adalah bertindak sebagai voltage divider ataupun pembahagi voltan. So R2 dia adalah bertindak sebagai hadkan arus. So itu adalah fungsi bagi perintang yang ada dalam litar transistor. So jawapannya adalah B.
fungsi LDR pun sama juga. LDR dengan R1 ni pun sebagai pembahagi voltan. Okay. Sebab dia adalah perintang. Cuma LDR ini dia perintangnya berubah kalau ada kehadiran cahaya. Okay. Dengan kehadiran cahaya sama ada gelap ataupun cerah. Okay. Based on kehadiran cahaya lah. Okay. So jawapan 7 adalah B. Soalan 8. Okay, apakah yang akan diperhatikan jika sesentuh gelongsor itu digerakkan dari hujung kosong ke 3 volt bagi pembahagi keupayaan itu? So maksudnya dia naikkan slider ni, dia pergi ke sini, voltannya semakin bertambah. Voltannya semakin bertambah, maksudnya base current increases. Okay, base current, okay, base current increase, bertambah. Okay, arus tapak bertambah. Bila voltannya bertambah, secara automatik di sini pun akan bertambah juga voltannya. Okay, sini arus pengumpul pun bertambah, IC pun naik. Okay, jadi jawapannya adalah A. Okay. Brightness of the lamp increases. So itulah soalan 8. Soalan 9. Rajah 33 menunjukkan litar transistor. Perintang P mempunyai rintangan 10 kilo ohm untuk menyalakan lampu. Okay, beza minimumnya adalah 2 volt. Okay, 2 volt. Maksudnya baki di sini nanti adalah 10 volt. Perintangnya adalah 10 kilo ohm. So soalannya adalah apakah nilai maksima bagi perintang S apabila lampu dinyalakan? So di sini kita pakai nisbah dan kadar. Okey, boleh kita pakai nisbah dan kadar. 2 volt per 10 volt sama dengan 10 kilo ohm bahagi dengan berapa nilai RS. Okey. So ini adalah salah satu cara untuk buat. Okey. So bila buat darab silang, darab silang, maka dapatlah jawapannya 50 ohm. Nisbah dia RS sama dengan 50 kilo ohm. Simple saja. Ataupun mungkin ada di antara kamu yang pakai kaedah lain, tapi cikgu pakai nisbah sini ya. Nisbah voltan adalah sama dengan nisbah nisbah rintangan itu sendiri. Okay. Ada yang juga pakai, mungkin dipakai 10 volt. Okay, 10 volt. Mungkin ada yang pakai pengiraan macam berapakah rintangan RS bahagi dengan RS tambah dengan 10 kilo ohm darab dengan 12 volt sama dengan 10 volt. Pun boleh juga akan dapat jawapan yang sama. Okay, 50 kilo ohm. Okay. Sebab dia adalah nisbah sebenarnya. Okay, dia adalah nisbah. Okay, dia tidak ada masalah di situ. So itu adalah soalan 9. Cikgu lebih prefer pakai nisbah di sini nah. Nisbah dia ratio di situ. Soalan 10. Okey, yang ini IE dengan sama dengan ini tambah saja. Berapakah nilai IE? Okey, so ini tambah saja 125 sini ya. Kerana IE sama dengan IB tambah dengan IC. Ini ada dalam buku teks formula ini. Ya, 125. Ini just tambah saja soalan 10. Soalan 11.
Soalan 11 adalah CBE. CBE, E adalah emitter, pengeluar. So this one is NPN, transistor. So jawapannya A. So ini senang saja, CBE, transistor, NPN, transistor. Question number 12. Okay, so this is the circuit of transistor. This one is actually LDR. Dia tak ada letak bulatan sana. Answer 11. Apa dia? For question 11, because my laptop is glitching. My line here is very bad. Sorry. 11 is A. Soalan 12. So this one is LDR. Okay, so this circuit will functioning when the surrounding is dark, gelap. Kalau dia berada di atas, dia akan berfungsi pada waktu yang terang. Okay. So bila dia dark, barulah dia akan berfungsi. Dark bukan waktu malam. Okay, kerana ada orang fikir litar ini akan berfungsi pada waktu malam. Dia tak semestinya. Dia dark sahaja dia akan berfungsi. Contohnya kalau adalah hari cuaca mendung. Mendung adalah pun dia ada dark. Kalau mendung terlalu yang dia hujan lebat ke apa pun mendung juga. Macam sekarang pun lampu jalan masih menyala kerana hujan lebat, persekitaran masih dark, gelap. Jadi lampu jalan pun masih menyala sekarang, hujan lebat. 13. How to modify the circuit functioning as a fire alarm. So kalau fire alarm, Q ini kita mesti tukarkan dengan loceng. You're supposed to be tukar dengan loceng. Ini simbol ini sebenarnya loceng simbol ini. Ataupun ini adalah lampu. Bukan lampu dia macam betul lah loceng ataupun siren. Dia sepatutnya label sini. Mungkin nanti kamu orang tak familiar dengan gambar rajah dia. Okay. So kalau dia adalah fire alarm, so dia mesti ada heat detector. Yang ini adalah rheostat. Okay, so this one is rheostat, this one is diode. Of course dalam litar transistor kita jarang nampak diode di situ, so ini bukan. So this one is thermistor. Okay, thermistor. Ini adalah resistor. Okay, so kita akan fit in, kita akan install thermistor di situ. So jawapan adalah B kerana thermistor adalah heat detector. Okay, ataupun temperature detector. So jawapannya adalah 13. And then kapasitor ni pun bukan. Soalan jawapan D itu pun bukan juga. 14. So ini adalah bila LDR berada di atas, dia akan berfungsi pada waktu yang cerah ataupun siang lah. Kita andainya adalah cerah. Okay. So what changes should be done to light up the bulb at night? Maksudnya kita kena tukarkan LDR ini turun ke bawah. Maksudnya interchange R1 and PPC. So the 14 is A. Kita saling tukar ini. R1 di atas, LDR di bawah, kita saling tukarkannya. So itu adalah soalan 14. 15. What is the function of the capacitor? Okay, ini mungkin tidak diterangkan dalam buku teks ataupun dalam video cikgu. So the function of capacitor is to apa ni, ada D kah? To block direct current. Okay, ni fungsinya to block direct current from the cell to the microphone. Okay, so ini adalah fungsinya kapasitor. So kapasitor ini macam yang cikgu beritahu, kalau dia adalah fully charge, okay, kalau dia adalah fully charge, dia akan block direct current di situ. Okay, dia akan fully charge. Bila dia fully charge, dia sudah charge penuh, maka dia akan block direct current. Kerana itu adalah dia punya sifat ataupun ciri-ciri bagi
kapasitor. Kenapa dia boleh kenapa dari current itu harus block? Kerana kita tidak mahu dari current itu nanti akan mengganggu mikrofon di sini ya. Bunyi ya daripada bateri itu sendiri ya. Kita tidak mahu dia mengganggu. Mengganggu bunyi ataupun isyarat elektrik itu. So jawapan ini adalah D ya. So the answer is D. Ada apa-apa soalan so far? Ada yang nak bertanya ke? Chen Hao, ada apa soalan? Tak ada. 16. Okay, 16 is LDR. Okay, LDR. And then Y adalah variable resistor ataupun kita panggil sebagai rheostat. This is the symbol of rheostat. So the answer is D. Kalau resistor dia cuma segi 4 sahaja. Kalau dia adalah resistor. So cikgu rasa yang soalan 16 ni senang sahaja. Okay. 17. Okay, the alarm will be activated when the surrounding is kalau berada di atas ini dia mesti adalah cerah. Kalau berada di bawah di sini dia adalah gelap. Okay, gelap. So dia adalah when the surrounding is bright. So jawapan ini adalah B ya. What is the input sensor of the control system? Lampu jalan menggunakan sistem kawalan elektronik yang menghidupkan lampu-lampu apabila persekitaran yang gelap. So this one is LDR. Betul. 18D. When the temperature surrounding is increased, so maksudnya dia punya resistance is decrease. Okay, betul. Okay, the bulb will lights up. So jawapannya adalah A. Okay, yang ni kena tahu dia punya ciri-ciri thermistor. Thermistor kalau dia adalah bila dia adalah hot, resistornya akan jadi decrease. Okay, resistance decreasing. Okay, kita dah tahu bila dia hot dalam keadaan yang panas, resistance yang berkurang, maka mentol akan menyala. Persoalannya adalah boleh tak kita letak thermistor di sini, bawah sini? Rasa-rasa boleh tak kita letak thermistor di bawah sini? Lepas tu di atas sini cuma resistor sahaja. Daniel, boleh ke Daniel? Kalau di bawah ni kita letak thermistor. Ada Daniel sana? Ataupun siapa nak bagi respon? Wan Ying, boleh ke Wan Ying? Kalau kita letak thermistor di sini? Tak boleh. Kenapa dia tak boleh? Sebab kalau dia di bawah, lalu temperature increase, resistance dia decrease, lalu dia tak ada voltage dia low, jadi dia kena block resistor yang lain itu. Jadi sebab itu dia tidak dapat light up. Okay, betul lah tu. So kalau kita letak thermistor di bawah, so resistance is low, means bila low resistance, maka VB nanti pun akan low. Okay. Melainkan kalau kita nak bina sesuatu alat yang akan berfungsi pada waktu yang sejuk. Okey, contohnya pada waktu ataupun di macam contohnya lah apa tu? Musim salji ke apakah macam itulah.
Kalau dia sejuk, dia akan activate, contohnya adalah heat di sini, ataupun heater di sini. Kalau itu contoh lah, contoh. Okay. Pada waktu sejuk, dia akan activate heater untuk panaskan rumah ataupun badan ke, ataupun macam mana ke. Okay. Itu contoh fungsinya, fungsi lain. Okay. So dia adalah based on apa yang kita nak sebagai dia punya output di situ. Okay. Soalan 20, which is the following is correct about the circuit? Surrounding is mesti dark. Okay, when the surrounding is dark, resistance is high. So when resistance is high, dia punya voltage, base voltage is also high juga. High. And then the lamp will lights up. Okay, so ni betul lah. Soalan 21, saya rasa sini senang saja, saya repeat benda yang sama saja. 21, so which of the following will cause the bell to ring when there is fire? So ini pun sama juga. Thermistor di atas ada bell. So thermistor adalah ni ya. Thermistor tak boleh berada di bawah. So ni memang salah. Okay. And then untuk D pula, dia adalah terbalik. Sini positif, sini negatif. Nanti arusnya adalah bertentangan dengan transistor. Transistor sini keluar. So tak boleh. D pun tak boleh. So A lah jawapannya. 22. Okey, yang ini ada dalam buku teks ataupun dalam video yang saya tunjukkan. IE adalah paling besar sekali, diikuti dengan IC dan juga IB. So the answer is B. Okay, 22 is B. Ya, tinggal 2 soalan lagi ya. 23. So what happened to the resistance of P when the surrounding is dark? P dark high. Okay. High. So what happened when the resistance is high? Voltage here is also high. So what happened? VB here is low. So when the base voltage is low, maksudnya not enough current, not enough current lalu pada base circuit sini. So means that dia punya not activated, not activated. Dia dah not activated. Ini contohnya kalau kita nak design rumah kita sendiri ya. Kalau kita off lampu pada waktu malam, okay, off lampu pada waktu malam, maksudnya dia tidak akan activated. Tetapi kalau contohnya ada pencuri masuk lah, contohnya dia on lampu, maka dia akan activated. So alarm tu akan berbunyi. Itulah contohnya, contoh fungsi dia. Okay. So 23 adalah D. 24. Ada lagi ya sampai 26. 24 untuk menyalakan mentol, potential difference across BC need to be at least 6 volt. So means that here is also 6 volt kerana total up-nya mestilah 12 volt. Kiri dan kanan mestilah sama. Okay. So calculate the resistance Q. So di sini boleh pakai nisbah juga di sini ya. Nisbah 6 volt bagi dengan 6 volt, 5 kilo ohm bagi dengan R apa disuruh RQ. So obviously bila kita potong-potong dia adalah A di sana. So itu adalah 24. 25. Apa dia? What should be done to increase the brightness of the bulb? Yes, increase the base voltage. Kita naikkannya. Last. So what is the potential difference across 5 kilo ohm? Okay. So 5 kilo ohm. 5 kilo ohm bahagi dengan totalnya adalah 15 kilo ohm. Ini pun nisbah juga sebenarnya, tapi dia pakai total.
And then 5 kilo ohm kita tidak tahu dia punya voltage, tetapi total voltage adalah 6 volt. Okay, katakan dia adalah VB sana. Okay. So dia pakai nisbah 513 sini, kita boleh simplify sini ya. 1 3 ni 1 3. Lepas tu simplify lagi, maka dapatlah VB is equal to 2 volt. So A jawapan.